Baik, terima kasih bagi anda yang baru saja bersama kami secara langsung di Hello Malaysia ini. Kita sedang berbincang tentang tajuk politik Pulau Pinang, dan pastinya masih kekal bersama saya Datuk Zainal Abidin Osman, Pengurusi Perhubungan UMNO Pulau Pinang, dan juga Saudara Aziz Awan Rahman, penganalisis politik yang bersama kita. Sekali tsunami datang, sekali gerai melayang, sekali jentolak datang merempuh, ada yang mengeluh. Itu yang berlaku di Pulau Pinang tu. Jadi ini nampaknya bahawa rakyat sudah semakin menderita terhadap apa yang dilaksanakan ini, dan mungkin juga Datuk boleh nyatakan juga bagaimana untuk mengembalikan kepada keadaan asal ini. Kalau kita lihat kejayaan yang pernah dibawa oleh Barisan Nasional sebelum ini tidak lagi dirasai oleh rakyat ketika ini. Terima kasih. Dan kalau kita lihat ya, di tahun 80-an di negeri Pulau Pinang, FDI, pelaburan asing yang datang ke Pulau Pinang, tahun 80-an 4 bilion. Kemudian bila sampai tahun 90-an, dia naik ke 20 bilion. Bila sampai ke tahun 2000 sampai ke 2008, dia naik sampai 40 bilion. Jadi kita dapat tengok pendekatan yang begitu mendadak di negeri Pulau Pinang yang dulu asalnya sebuah negeri yang bergantung kepada pertanian dan perkhidmatan interport. Tapi sekarang ni dah bertukar menjadi industri, pembuatan, perkhidmatan dan sebagainya. Jadi FDI kita bertambah. Sejak DAP ambil alih negeri Pulau Pinang di tahun 2008, di tahun 2009 kita punya FDI menjunam 10.8 bilion. Dan pertumbuhan kita daripada 2009 ke 2010 adalah 1.17%, yang terendah, antara yang terendah di negara kita. Jadi ini semua berlaku oleh kerana perubahan kerajaan negeri yang saya rasa telah merugikan rakyat Pulau Pinang. Kita sekarang ni berada dalam keadaan bergerak dengan sebelah kaki. Hanya kerajaan persekutuan saja berminat untuk berkhidmat pada rakyat, berminat membawa kesejahteraan, berminat membawa pembangunan pada negeri Pulau Pinang. Satu kaki lagi tempang, kerajaan negeri minat politik, main politik pagi petang. Dan politiknya dibawa dalam keadaan politik of hatred, politik membawa dendam, politik membawa satu cerita yang tidak baik. Dan kerajaan hari ini di Pulau Pinang, mereka cerita bagus ya. Dia orang bela rakyat daripada lahir sampai ke liang lahat. Dia orang kata lahir aja dapat RM1, mati dapat RM1,000. Daripada lahir sampai ke mati. Dia fikir itu. Bagus sekali. Warga emas dapat 100. Itu je kerja dia. Tapi daripada lahir sampai ketua, siapa nak jaga? Sebelum mati itu Barisan Nasional bukan boleh fikir lahir untuk mati. Tapi inilah yang dia buat. Dan dia buat pula betul-betul fikir politik nak bagi pada pengundi Pulau Pinang saja. Yang lahir tu mesti bapa atau mak pengundi Pulau Pinang. Yang mati tu pun mesti pengundi Pulau Pinang. Kalau rakyat atau penduduk tak boleh. Jadi pertimbangannya hanya pertimbangan politik semata-mata. Kerajaan Barisan Nasional kita pertimbangkan perkhidmatan pada rakyat, kesejahteraan pada rakyat. Banyak lagi perkara yang kita nak buat. Tapi masalahnya sekarang kita telah rugi 4 tahun. Yang sepatutnya kita boleh jana ekonomi lebih hebat, kita boleh buat lebih banyak perumahan, kita boleh bela peniaga kecil dan peniaga-peniaga, dan banyak lagi yang perlu kita buat di negeri yang indah permai. Sebelum saya nak suruh Datuk tambah tentang perkara-perkara lain yang saya rasa boleh kita bincangkan, saya nak pergi kepada Encik Aziz tentang apa yang diperkatakan oleh Saudara Lim Kit Siang baru di dalam Keputusan Malaysia. Mungkin dapat dikupas tentang ini. Cik Dalan, saya melihat macam ni. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Kit Siang melalui Imigran Malaysia 29 Januari, bagi saya itu merupakan loceng amaran kepada, terutama sekali kepada orang Melayu Pulau Pinang dan kepada orang Melayu dan juga masyarakat Malaysia. Di mana dengan kenyataan Lim Kit Siang melalui akhbar berkenaan jelas menunjukkan warna sebenar DAP. Sebab bagi saya melihat bahawa kenyataan itu satu merupakan confidence level atau tahap keyakinan
pihak DAP yang baru memerintah Pulau Pinang. Tak sampai 5 tahun lagi lah. Dan juga di satu segi lain, itu merupakan amaran dan juga satu alert level kepada Barisan Nasional untuk berusaha bersama-sama dengan DAP, bersama-sama dengan MCA, bersama-sama dengan gerakan. Yang mana 13 kerusi dan 10 kerusi ini terpaksa gerakan dan MCA berusaha keras mengambil alih balik untuk bersama-sama UMNO memerintah Pulau Pinang. Tapi bagi saya, bila kenyataan, saya tak salahkan Lee Kit Siang bila dia mengeluarkan kenyataan demikian. Itu merupakan kenyataan yang pada tahap keyakinan diri bahawa walaupun BN lemah, walaupun tidak UMNO yang memerintah, tidak MCA ke tidak gerakan yang memerintah Pulau Pinang, tetapi bila DAP memerintah, maknanya ekonomi kaum Cina terutamanya tidak terjejas. Maknanya secara tak langsung mesejnya adalah orang Cina boleh menolak BN sebab you punya bisnes tidak terjejas. Tetapi dari satu segi, bila kita membawa arus angin sentimen macam tu, maknanya seolah-olah mengesahkan lagi bahawa orang Cina ni tidak perlu menyokong parti pemerintah. Dari satu segi, ini adalah satu yang bahaya. Tetapi dari satu segi lagi, BN harus menyahut cabaran ini dengan menguatkan lagi jentera pilihan raya mereka sekiranya ingin menawan balik Pulau Pinang. Baik, kita ada pemanggil di talian. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Baik. Silakan. Politik Pulau Pinang. Politik Pulau Pinang. Jangan pergi politik Kelantan lah, politik Pulau Pinang. Politik Kelantan juga, lambat lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. Okey, silakan. Okey, bagi ruang sikit pada saya. Ya. Atau begini, saya mempunyai pandangan yang berbeza dengan ahli politik bergerak dengan Pulau Pinang ni. Ya. Melayu Pulau Pinang ni dia memang dipandai bercakap. Jadi disebabkan Melayu pandai bercakap lah, mereka senjata-senjata. Cerita dia begini, Melayu Pulau Pinang ni dia tak serik-serik sokong pembangkang sejak tahun 69 lagi. Sehingga kerajaan perikatan hilang kuasa di Pulau Pinang. Dan apabila gerakan memerintah, gerakan dalam PN, Melayu masih kena tindak juga. Seingat saya, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Nadi, semasa dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia pernah mengingatkan Untuk Sukun, Ketua Menteri Pulau Pinang, supaya dilihat sebagai Ketua Menteri untuk pelbagai kaum. Jadi, di mana keperanan UMNO semasa dalam BN dulu mempertahankan hak-hak orang Melayu di Pulau Pinang? Sekian, terima kasih. Baik. Satu pandangan yang khusus tu, mungkin Datuk sebagai pengurusi perhubungan dapat melihat perkara ni, sama ada kita setuju atau tidak, itu pandangan kita tu. Dan mungkin dalam keadaan UMNO dan Barisan Nasional sudah menjadi pembangkang ketika ini, apa yang diperkatakan oleh Ustaz Amin tadi mungkin boleh kita kupaskan. Silakan tu. Apa yang diperkatakan oleh Ustaz tadi itu ada kebenarannya. Dalam keadaan di mana kita menerajui Pulau Pinang bawah barisan 50 tahun. Tetapi orang Melayu Pulau Pinang telah ditinggalkan, telah disisih dan telah tidak diambil peduli oleh kerajaan British di bawah East India Company 171 tahun sebelum itu. Apabila George Lees menjadi Gubernur Pulau Pinang di tahun 1800, mulalah satu pemerintahan British yang memikirkan perniagaan. Orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung ditinggalkan begitu saja, disisih, tidak dibela dan tidak dapat apa-apa peluang. 171 tahun. Dan apabila Perikatan dan Barisan Nasional memerintah, kita ada 50 tahun dan kita dah lakukan yang terbaik. Tak semua dapat kita lakukan. Saya berkira mungkin hasrat kita nak membela, hasrat kita nak membangun dan membantu tu mungkin dapat capai 40-50%. Kita masih ada perjalanan yang jauh untuk membantu. Kerana tak semua yang dapat kita lakukan dalam masa sekelip, dalam sekelip mata. Jadi itu yang penting. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, pendaftaran untuk rumah kos rendah di Pulau Pinang Dalan yang mendaftarnya 152,000 orang. Yang dibina oleh agensi kerajaan persekutuan yang kita mampu setiap tahun dalam 2,000 unit. Itu je lah yang kita dapat mampu. Kerana tanah-tanahnya milik kerajaan negeri.
kerajaan negeri tak bina langsung. Orang yang mendaftar 152,000. Jadi dia menjadi satu tekanan di mana saya lihat masa depan Pulau Pinang, kalau kita tak berubah, kalau kita tak kembalikan kuasa kepada Barisan Nasional, benda ini akan terus berlarutan dan lama kelamaan rakyat akan hilang sabar dan mereka akan terus pergi beli rumah yang lebih murah di Kedah dan Perak dan meninggalkan Pulau Pinang untuk kampung-kampung tradisi yang lama kelamaan juga akan ditelan pembangunan. Saya pernah mendengar satu rintihan yang menyatakan orang Melayu Pulau Pinang telah banyak berkorban untuk pembangunan. Sampai bila mereka perlu berkorban kalau pembangunan itu tidak menguntungkan mereka. Saya baru ini di bawah satu syarikat JKP yang saya jadi pengurusi milik Kerajaan Persekutuan Kementerian Kewangan. Kita dapat sebidang tanah kecil yang dapat kita bangunkan 33 unit rumah teras. Harga rumah teras tu 400,000. Mahal tu. Tapi sebenarnya dia di bawah pasaran. Kerana pasaran di Pulau Pinang, kawasan Sungai Nibung dan Bayan Baru 600,000. Kita buat 400,000. Berapa ramai yang mampu beli orang Melayu Pulau Pinang? Itu satu persoalan dia. Tahu berapa yang mendaftar untuk beli? 1,200 orang. Yang mendaftar beli 1,200 orang, rumah 33 unit. Dan kata lain kemampuannya ada. Tapi penawaran rumah itu tidak ada. Baik, itu kita nak ambil pemanggil seketika, sebab tu kita nak berehat. Hello? Hello? Hello, Assalamualaikum? Putus, mungkin putus tak apa. Panggil balik Puan Poziak tadi saya rasa dari Pulau Pinang. Jadi kita nak berehat seketika. Berilah ruang kepada dua tetamu untuk berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbicara tentang politik Pulau Pinang. Jumpa lagi selepas ini.